Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk siaran malam Garasi TV hari Sabtu ni, 5 bulan Februari 2021, siaran yang ketiga minggu ni, untuk hari ni. Kerana setiap Sabtu kita ada Pasar Pagi. Pagi tadi kecil adik dan juga Amy dalam Pasar Pagi. So petang tadi saya run dengan isu macam-macam je lah pasal ekonomi, dan malam ni kita sambung untuk sesi 9 malam. Malam ni adalah malam penutup untuk kemo-kemoan. Kami menjangkakan esok malam penutup, tapi stok dah habis dah. Tinggal yang sikit-sikit, jadi malam ni kita sisa-sisakan saja barang kemo-kemoan yang saya akan fly and lock. Lepas tu kita akan mula fokus untuk naik t-shirt berjenama item. Kemudian saya akan pergi pada seluar. Saya tak turunkan combo malam ni. Combo t-shirt dan juga combo quality akan naik petang esok. Kerana malam ni saya ada banyak lambakan seluar yang boleh saya jual dengan harga 100, 120 tu, banyak yang biru-biru. Dan tadi pun baru sampai gundi daripada Gombak dengan 200 lagi seluar biru-biru je. So saya kena habiskan stok seluar bagi membolehkan kami menaikkan seluar gundi Gombak pada minggu depan. So saya habiskan dulu gundi Kelang minggu ini. Manakala gundi Thailand semua habis, tinggal ini je sebelum saya naikkan tie-dye ori gundi Thailand minggu depan. Jadi saya genjakkan baju baseball dan gundi Thailand pergi ke minggu depan. Kerana minggu ni saya habiskan item murah-murahan, dan besok saya akan naikkan stok combo t-shirt dan juga combo t-shirt quality. Itu je jadual kita minggu ni. Minta maaf bagi mereka yang menanti baju baseball, kita terpaksa pindah ke minggu depan. Bagi mereka yang menanti barangan Garasi, jeans Garasi akan dinaikkan pada end Februari ataupun awal Mac. Tetapi t-shirt Garasi kempen bebaskan Majlis Aqsa confirm akan naik pada end Februari. Itu dua produk pertama made by Garasi ni, di bawah jenama Garasi, akan bermula pada end Februari, limited. Hanya 200 set sahaja kemeja Al-Aqsa dengan Doom of the Rock tu. Saya tak naikkan lagi gambar-gambar dia, saya hanya akan mula naik hari Senin. Jadi kita akan naik pada hujung bulan ni dengan 200 set. Berarti anda membeli satu set hitam dan putih. Kita tak jual berasingan sebab cost post dan juga cost lock akan jadi payah. Kita akan naik saiz S, M, L, XL dan double XL. 5 saiz je, dengan setiap satu saiz adalah combo hitam dan putih. Manakala jeans 16 Oz dan 18 Oz akan dinaikkan pada penghujung Februari atau awal Mac. Kerana benda dah siap semua dah, kami hanya menjadualkannya aja. Tetapi 2 minggu kemudian barulah saudara akan mendapat bush pant. Juga Garasi 18 Oz serta item jeans juga 18 Oz. Berarti dalam Mac tu kita ada 2 kali naik 100 lai seluar jeans dengan menggunakan design 5 pocket, dan juga satu lagi adalah 50 lai dengan menggunakan design bush pant. Jadi ada 200 lai seluar yang akan naik dalam tempoh 2 minggu. T-shirt saya dah bagi tahu tadi akan naik 400 lai tapi 200 set, sebab kita tak nak jual per helai kena makan masa yang panjang. So kita combo je untuk hitam dan putih dengan 2 kempen yang berbeza, dengan 2 foto yang berbeza tapi temanya sama, selamatkan Majlis Aqsa, untuk saudara dapat. Itu saja barang yang akan naik di bawah jenama Garasi, walaupun kami sedang berusaha untuk mendapatkan beberapa produk yang lain. Tadi kami baru berbincang je untuk mengeluarkan topi pula di bawah topi workman, iaitu 2 design workman. Kita baru discuss, dan workwear topi dengan 2 design. Kita baru berbincang dengan pembekal topi tadi untuk dia design mengikut benda yang cantik dan menggunakan logo Garasi, tulisan Jawi, bagi membolehkan memenuhi aspirasi dalam undi 1000 orang lebih yang mengundi button tu. Kita tak sempat tukar button kerana button kita akan kekalkan dalam tulisan Roman. Hanya apabila kita menaikkan topi dan menaikkan baju Melayu, kurta dan juga baju Melayu pada bulan Ramadan nanti, kita akan gunakan logo Garasi. Berapa angka kita ada, Simon? 476. Saya tunggu sikit lagi angka supaya briefing malam ni saudara dapat dengar dengan jelas, sebab angka-angkanya begitu banyak. Sebab saya pilih 3 saja badan yang paling berintegriti untuk mengeluarkan sumbernya. Pertama adalah daripada International Monetary Fund ataupun tabung kewangan antarabangsa. Yang kedua, saya ambil data daripada Bank Dunia.
Dan yang ketiga daripada data ekonomi Bloomberg. 3 itu saja yang kita akan bincangkan tanpa mengambil, saya tak boleh panjang-panjangkan dengan mengambil pandangan-pandangan per individu, tapi saya ambil institusi yang diyakini dan diguna pakai di seluruh dunia sebagai rujukan perangkaan untuk memahami ekonomi 2021, kerana ramai orang bertanya tentang keadaan ekonomi. Petang tadi kita sentuh sikit, tapi lebih kepada hal yang mikro, bagaimana menyesuaikan diri dalam keadaan pandemik, serta bagaimana kita nak memahami bagi mereka yang kehilangan pekerjaan nak menyesuaikan diri, dan apakah jenis pekerjaan yang langsung tidak akan tumbuh dalam tempoh 18 bulan ni. Kita dah sentuh dah bahawa sektor pelancongan dijangka tidak akan tumbuh dalam tempoh 18 bulan walaupun pandemik berakhir, kerana pakar-pakar ekonomi dunia sepakat mengatakan apabila satu kuarter ataupun satu penggal ekonomi itu terjejas, dia memerlukan 3 penggal untuk pulih. Berarti ini adalah satu lagi gambaran yang bagi mereka yang berada dalam sektor konservatif, sektor perniagaan yang sangat konservatif, yang mempunyai ekosistem yang solid, lebih mudah terjejas apabila sektor tersebut tergugat selama 3 bulan. Proses pemulihannya memakan masa 9 bulan. Itu pun pandangan pakar mengatakan bahawa 9 bulan adalah jangka terpantas. Sebahagian pakar yang lain mengatakan memerlukan masa 1,5 tahun ataupun 18 bulan. Itu 2 kali ganda daripada tempoh pandangan pakar yang lebih proaktif, manakala pandangan pakar yang lebih pasif menganggarkan 18 bulan ataupun 1,5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ekonomi Malaysia dijangka tumbuh pada 6.5% hingga 7.5% pada tahun ini berdasarkan perangkaan yang disediakan oleh bajet 2021 oleh kerajaan yang dibentangkan oleh Tengku Datuk Zafrul pada November lalu dalam bajet 2021, tetapi ramai orang sangat pesimis pada angka ini, kerana mustahil ini adalah angka yang boleh dicapai, apatah lagi dengan kuarter 1 kita melancarkan PKP. Sebab itu dah ada nampak dalam kuarter 1 ni PKP ini sangat pro ekonomi, anti sosial. Berarti PKP dilaksanakan dengan mengekang sepenuh-penuhnya aktiviti sosial, tetapi cuba melonggarkan sepenuh-penuhnya aktiviti ekonomi. Untuk saudara faham bahawa sekiranya satu penggal ni aktiviti ekonomi akan terjejas, berarti mengikut pakar yang progresif, dia memerlukan 9 bulan untuk pulih. Manakala mengikut pakar yang pasif, dia memerlukan 18 bulan untuk pulih. Berarti itu angka dia antara 2 margin yang diguna pakai oleh pakar-pakar ekonomi ni. Dan saudara akan terperanjat nanti apabila daripada sumber ekonomi yang sama, di mana Bank Dunia berpandangan lebih pasif, tetapi tabung kewangan antarabangsa berpandangan lebih positif. Kedua-duanya adalah rangkuman yang hampir sama saja berorientasi di New York, tetapi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai masa depan ekonomi dunia. Untuk pengetahuan saudara, dengan COVID-19 ini dijangka penduduk dunia yang terjerumus ke bawah paras kemiskinan adalah 1.8 bilion. Daripada 7.5 bilion itu 1.8 bilion akan terjerumus di bawah paras kemiskinan. Manakala 658 juta akan terjerumus di bawah miskin tegar. Berarti akan ada tambahan angka miskin tegar 151 juta di peringkat dunia tu angka ni. Kita akan pergi pada foto pertama senang. Kerana number dah ada number dah ada, sebab nanti sekerak jalan semalam selalu tu bila sekerak jalan baru tanya Abid Liu. Kita dah cerita Abid Liu dah sampai doa dia ke syurga. Datang satu orang, dia masuk setengah jam. Baru dia tanya, apa Abid Liu buat? Pening tu nak jawab tu. Okey, saya tunggu. 600 ni, okay, kita boleh bermula dengan gambar yang pertama. Kalau mengikut Bank Dunia, ekonomi dunia dijangka merosot dengan teruk tahun ni. Ini benda yang mesti kita beri perhatian. Kerana dunia mengalami penguncupan ekonomi 4.3% tahun lepas. 4.3% tahun lepas. Daripada penguncupan dia nak pergi kepada positif memang mudah. Sebab dia daripada angka menguncup. Selalunya angka menguncup untuk pergi kepada positif memang mudah. Sebab macam kita menguncup 5%. Daripada angka menguncup 5% 2020, kita senang nak ambil angka 6.5 ke 7.5% tahun ni. Jadi oleh kerana ekonomi dunia menguncup pada 4.3% tahun lepas, maka ramai yang meramalkan dunia akan tumbuh pada 7% tahun ni sekiranya keadaan ekonomi berjalan dengan baik. Tetapi setelah kita melihat perkembangan sekarang, walaupun ada COVID, walaupun ada vaksin, tetapi belum ada yang dapat memberi gambaran berapa tepat vaksin ini dapat disuntik, berapa kesan positif dia, dan bagaimana vaksin ini dapat merancakkan semula ekonomi dunia apabila sempadan dapat dibuka. Kerana kalaupun disuntik vaksin ini kepada seluruh penduduk dunia, kerana tahun ini 2020 dijangka 2 bilion penduduk dunia akan menerima suntikan. Jadi daripada total 7.5 bilion, 2 bilion ni tuan-tuan kira-kira lebih kurang dalam 28%. Tetapi apakah ini mampu
untuk membolehkan dunia berinteraksi dalam sektor perdagangan secara bersemuka. Kerana selagi sektor perdagangan tidak dibuka secara bersemuka, membolehkan semua pergerakan perniagaan berjalan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dunia dijangka akan lumpuh. Ini pandangan World Bank. Berarti logiknya untuk mengikut pandangan ini, dijangka ekonomi dunia bertambah buruk ni sesuatu yang bukan muskil untuk kita tolak dan kita nafikan. Kerana menurut David Malpass ni, dia yang mengatakan bahawa 159 juta golongan miskin baru akan muncul. Jadi memenuhi total 659 juta golongan miskin, manakala miskin tegar, manakala 1.8 bilion manusia kekal di bawah paras kemiskinan. Indonesia sendiri pakai jangkaan ini untuk perangkaan domestik. Tapi saya cari tadi, perangkaan ini tidak pernah dipakai di mana-mana oleh perangkaan di Malaysia. Tapi Indonesia menggunakan perangkaan Bank Dunia untuk memberi petunjuk kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Jadi saudara dapat lihat di situ bagaimana David Malpass mencadangkan bahawa 660 juta manusia akan kekal di bawah paras kemiskinan baru, manakala 159 juta adalah orang baru yang menyertai paras kemiskinan tegar. Manakala 1.8 bilion, ini adalah perangkaan lama yang mengatakan penduduk dunia akan kekal hidup di bawah paras miskin. Jadi miskin dan miskin tegar adalah dua klaus yang berbeza. Jadi kita sedang bercakap tentang 660 juta penduduk dunia akan menjadi miskin tegar, dengan angka baru adalah 159 juta orang. IMF International Monetary Fund ni, ataupun tabung kewangan antarabangsa, pejabat sebelah menyebelah je tuan-tuan, dua orang ni, dua syarikat besar, dua agensi besar di bawah kendalian dunia ni. Kedua-dua beroperasi di New York kerana Amerika dan UK adalah penyumbang terbesar kepada dana ni, yang meminjamkan wang kepada negara-negara di dunia dan meminjamkan wang kepada negara-negara peminjam ni. IMF mengatakan ekonomi dunia akan tumbuh pasif. Berarti dia meletakkan risiko tinggi kepada ekonomi dunia. Tumbuh pasif walaupun tidak dilaporkan berapa banyak pasifnya, tetapi dia memberi isyarat bahawa apa yang dirancang oleh banyak negara tentang keyakinan mengenai pertumbuhan ekonomi tahun ini masih mempunyai risiko yang amat tinggi. IMF memaklumkan bahawa banyak negara yang berhutang tidak akan dapat membayar hutang. Berarti dia terpaksa merangka semula jangkaan pembayaran hutang, dan tanpa wang baru daripada negara-negara penyumbang yang juga terjejas akibat COVID-19 dan negara-negara pemiutang yang tidak dapat membayar hutang, IMF mungkin tidak dapat menyalurkan banyak bantuan kepada negara-negara yang berada di ambang muflis ataupun di ambang jatuh miskin. Ini tak sama dengan apa yang dialami oleh Greece kita pada 2014 yang lalu, apabila Greece hampir muflis, Bank Dunia boleh menawarkan bantuan. Tetapi kali ini IMF memberitahu bahawa mereka tidak mungkin dapat memberi pinjaman kerana kutipan pinjaman daripada negara-negara peminjam juga adalah sangat rendah. Malah IMF memberi isyarat kepada China, kerana China adalah negara pemberi pinjaman yang terbesar di dunia. Tuan-tuan, jangan salah faham, saya pakai istilah yang mudah. Kalau alung tu banyak dekat Malaysia adalah China, kebetulan alung dunia adalah China. Di mana dunia, keseluruhan negara-negara di dunia mendapat pinjaman kepada China amat besar. 69% daripada dunia adalah negara peminjam kepada China. Maka IMF memberi isyarat ketat kepada China untuk tidak membuli negara-negara yang meminjam wang daripada mereka dengan menuntut kadar bayaran yang aneh-aneh. Malah Bank Dunia juga memberi gambaran, IMF juga memberi gambaran kepada China sekiranya China tidak bertolak ansur kepada negara-negara yang meminjam wang kepada mereka, kerana kadar negara di seluruh dunia meminjam wang ni, tabung ni maksudnya saudara, China memberi pinjaman lebih besar daripada IMF. Kerana 69% daripada sumber pinjaman negara-negara di seluruh dunia datang daripada China. Ini IMF mengatakan sekiranya China tidak bertolak ansur dan China tidak bertoleransi dan China terus saja menekan negara-negara pemiutang, ia akan menjadi satu beban besar bagi negara miskin. Saya ambil saja peristiwa sebelum COVID-19, tuan-tuan. Pada 2016, Sri Lanka mengalami kegagalan membayar hutang kepada China. Ini isu ini diperdebatkan di seluruh dunia. Ketika Malaysia begitu gairah pada tahun 2000, 2015, 2016 menerima pelaburan daripada China, ramai ahli-ahli ekonomi telah memberi isyarat pada kerajaan pada waktu itu berhati-hati dengan mengambil kira apa yang berlaku di Sri Lanka, di mana China melambatkan modal dan memberi apa saja pinjaman hingga Sri Lanka tak mampu membayar pinjaman. Akhirnya mereka menukar cagaran tersebut dengan mengambil alih sepenuhnya pelabuhan penting di Sri Lanka sebagai milik China. Ini cara bagaimana disebut sebagai neo-colonialism komunisme. Ini harus berhati-hati kerana apabila 69% negara berhutang dengan China, berarti banyak negara yang mungkin akan mengalami nasib seperti Sri Lanka, di mana China akan meminta pelupusan hutang ditukarkan dengan
pengambilan wilayah berdaulat. Itu yang paling kita takut, tuan-tuan, bagi negara-negara yang berhutang dengan China ni, kerana akhirnya apabila kita tidak dapat membayar hutang, China menggunakan kaedah kolonialisme komunisme ni, seperti mana mereka gunakan di Sri Lanka untuk mengambil wilayah berdaulat yang merdeka tetapi menyerahkannya kepada China kerana faktor hutang. Ini bukanlah penjajahan ketenteraan tetapi adalah penjajahan ekonomi. Jadi Bank Dunia telah memberi isyarat kepada China untuk tidak mengekalkan dasar pembulian dia kepada negara-negara yang berhutang sekiranya negara-negara yang berhutang mengalami krisis untuk membayar hutang. Walaupun dalam perjanjian antara bangsa, setiap negara yang berhutang harus membayar semula hutangnya dalam bentuk seperti mana saya kata tadi lah, Sri Lanka membayar dengan menyerahkan pelabuhan tersebut sebagai sebuah wilayah China dalam Sri Lanka. Ini antara yang boleh saya bincang kepada saudara mengenai kes ni, bahawa ini adalah peringatan yang diberikan oleh oleh IMF kepada saingannya, iaitu China. Manakala foto yang kelima, Malaysia antara 10 negara yang dianggap akan paling pantas tumbuh selepas COVID-19. Ini adalah pandangan Bloomberg, tuan-tuan, bukan pandangan saya. Okey, ini adalah pandangan Bloomberg. Bloomberg adalah sebuah agensi ekonomi yang sangat besar dan diguna pakai di seluruh dunia sebagai petunjuk. Bloomberg ni, tuan-tuan, kalau dia spin satu story tentang sesuatu benda, jatuh pasaran saham negara tu. Kerana kedudukan Bloomberg yang sangat kukuh dari segi penstrukturan dan pemberitaan ekonomi, dan juga mereka dianggap agensi yang paling dipercayai lah. Biasalah dia adalah milik Yahudi, tuan-tuan. Tak adalah benda yang milik Yahudi yang tak mempengaruhi dunia. Jadi Bloomberg menyenaraikan Malaysia sebagai negara yang paling pesat akan tumbuh selepas COVID berakhir, berdasarkan fasiliti dan persediaan negara untuk tumbuh dan memacu kembali ekonomi. Saya ambil benda yang mudah untuk contoh makro. Kadang-kadang tak masuk akal. Ni tuan-tuan, nak mudahkan faham. Tapi teori ni tak masuk akal. Tapi sekurang-kurangnya boleh jadikan pandangan. Kedai gunting rambut ditutup 1 bulan. Kedai basuh kereta ditutup 1 bulan. Kalau saudara pergi sekarang, saudara tak dapat basuh kereta dan tak dapat gunting rambut. Kerana lambakan permintaan yang sangat tinggi. Saya dah 2 hari, tuan-tuan, tak dapat nak gunting rambut kerana lambakan queue untuk kedai gunting rambut dia sangat tinggi. Jadi kita ambil mudah saja. Begitulah negara, sekiranya sebuah negara itu adalah sebuah kedai gunting rambut yang menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh orang secara rasional, atau sebuah negara itu seperti sebuah negara ekonomi kedai basuh kereta, berarti apabila ekonomi dibuka saja, permintaan akan menjadi tinggi. Ini adalah salah satu merit daripada Malaysia, kerana kita adalah pembekal banyak barangan-barangan ekspor kepada 4 sebuah negara di dunia. Iaitu ekspor utama Malaysia adalah kepada China, ekspor yang kedua tertinggi pada Singapura, ekspor yang ketiga tertinggi pada Amerika Syarikat, dan ekspor keempat tertinggi adalah kepada Jepun. Berarti bapak-bapak ni, tuan-tuan, apabila ekonomi pulih, ini bapak-bapak yang akan menjalankan perniagaan dulu. Berarti Malaysia memiliki 28% kepentingan dengan 4 negara ni. Apabila 4 negara ini pulih dan memacu semula ekonomi, automatik. Sebab tu Malaysia disenaraikan sebagai 10 negara yang akan pantas bangun. Dia pantas bangun kerana hubungan perniagaan dia dengan bapak-bapak ekonomi ni adalah sebagai penyumbang utama. Kerana rakan ekonomi, kerana sumber ekspor Malaysia adalah 28% kepada 4 negara ini. Dan keempat-empat negara ini memanglah negara pemacu ekonomi. Berarti COVID settle je, Amerika grow, Singapura grow, Jepun grow, China grow, 28% ekspor kita akan berjalan. Berarti kedudukan kedai gunting dan juga kedudukan ekonomi kedai basuh kereta tu macam tu lah. Berarti Malaysia kalau dia tidak pun kedai gunting rambut, dia adalah kedai basuh kereta. Bagi 4 negara ni, bagi Jepun, bagi China, bagi Amerika Syarikat dan juga bagi Singapura, Malaysia adalah kedai gunting. Di mana buka saja dia akan cari Malaysia kerana sumber ekspor bagi banyakkan ekonomi mereka perolehi daripada Malaysia. Untuk mudah, jadi walaupun dia bukan apple ke apple ni, tapi senanglah kita nak faham dalam Facebook ni. Kadang-kadang bagi angka-angka, teori-teori macam ceramah Dr. Jomo K. Sundram, pening juga nak faham. Saya pun preview tape dia banyak kali. Kalau artikel dia saya kena baca tak kurang 6 kali, tuan-tuan, Dr. Jomo. Tapi saya baca jugalah sebab dia seorang bapa penalisis ekonomi terbaik di dunia. Rakyat Malaysia yang saya anggap the most brilliant economist in Malaysia. Dan pandangan dia diguna pakai seluruh dunia. Kerana dia pernah berkhidmat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan dia pernah menjadi Naib Presiden Bank Dunia. Itu orang hebat. Jadi kita ambil pandangan dia. Tapi nak cerita balik secara artikel kepada tuan-tuan, demamlah saya pun kena baca 6 kali. Baru boleh digest semua pandangan-pandangan dia. Dr. Jomo K. Sundram juga menyimpan keyakinan yang sangat tinggi tanpa menganggap bahawa kemerosotan FDI 68% itu sebagai ancaman. Dr. Jomo K. Sundram lah satu-satu orang dalam artikelnya yang mengatakan bahawa tak perlu berbimbang dengan kemerosotan FDI 68% yang dispin oleh perbankan, padahal dia pun pro perbankan. Ini saya bagi tahu, senang untuk saudara faham. Supaya status politik dia saya jelaskan. Dr. Jomo K. Sundram adalah orang yang pro PH. Golongan pro PH menganggap ekonomi tidak akan berkembang. Tetapi Dr. Jomo dengan menggunakan kuasa akademiknya mengatakan bahawa
Jangan menganggap kehilangan pelaburan asing sebagai sesuatu yang membimbangkan. Kerana pelaburan domestik lebih penting, kerana pelaburan domestik berarti pelaburan jangka panjang. Sekiranya kita bergantung kepada ekonomi kapitalis, dia akan park duit ketika dia mendapat duit. Tetapi kalau kita menerima pelaburan tempatan, dia adalah pelabur genuine. Dia masuk duit dan dia pegang saham dan dia akan majukan sesuatu industri kerana dia adalah pelabur tempatan. Berdasarkan pelabur antarabangsa yang bermain di pasaran saham. Dia masuk, dia cabut, dia masuk, dia cabut, dia masuk, dia cabut. Lebih baik dengan menggunakan pelabur tempatan yang dia masuk dan dia membeli saham dan dia kekal sebagai pemain utama. Jadi kata Dr. Jomo K. Sundram, sekiranya pelabur tempatan mengambil alih kekosongan yang ditinggalkan oleh pelabur asing, ekonomi tempatan akan menjadi lebih mantap sekiranya kita memerlukan pelaburan jangka panjang bagi projek-projek yang kritis. Daripada kita mengharapkan projek-projek yang kritis, dia akan jadi touch and go. Ni orang ni masuk, dia beli, saham tu naik 3-4 sen, dia jual. Dia pusing lagi duit. Dia masuk, dia beli, saham tu naik 10-15 sen, dia jual. Tapi Dr. Jomo, sekiranya ekonomi ini dibeli oleh pemain-pemain saham tempatan, oleh agensi-agensi tempatan yang mempunyai dana yang sangat besar, dia lebih membantu Malaysia daripada turut hidup dalam kebimbangan kerana kehilangan pelabur asing. Okey, saya dah pergi kepada gambar yang akhir tu. Mahfuz akan tunjuk gambar yang ke-6. Iaitu ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 7% ni, tuan-tuan. Kalau untuk saya ni bukan ahli ekonomi, tapi berdasarkan pembacaan ni ramai orang suruh menilai semula pada 5% je. Tapi kita tunggu kerana kuarter 1 belum lagi berakhir. Kita tak tahu kuarter 1 kita berkembang berapa, tuan-tuan. Kalau katalah hujung Mac ni dia habis kuarter 1, iaitu suku tahun yang pertama. Dikira tahun ni, tuan-tuan, untuk yang basic saya pecah, tahun dibelah kepada 4. Bulan 1 hingga bulan 3 dipanggil suku pertama, bulan 4 hingga bulan 6 dipanggil suku kedua, bulan 7 hingga bulan 9 dipanggil suku ketiga, bulan 10 hingga bulan 12 dipanggil suku keempat. Ekonomi diukur di seluruh dunia berdasarkan suku tahunan. Jadi kita tunggu dulu sampai hujung Mac ni, kita tengok berapa pertumbuhan. Sekiranya pada hujung Mac ni kita mencapai pertumbuhan 7 ke 8%, berarti kita berada dalam langkah yang bagus untuk bergerak dan mencapai ekonomi 7%. Kerana senang capai 7, 10, 10%, tuan-tuan jangan terkejut. Sebab kita bertolak daripada minus bulan suku keempat tahun 2020. Sebab dia bila dia minus, dia nak dapat positif senang. Jadi sekiranya kita mendapat positif 7 ke 10%, kerana kalau kerajaan terus mengekalkan dasar sekarang, iaitu di mana PKP ketat diperkenalkan tetapi ekonomi diperkembangkan. Inilah keputusan yang akan kita capai. Tetapi kalau kita mengikut pandangan-pandangan di Facebook yang ramai orang suruh kerajaan tutup semua kerana takutkan angka COVID yang begitu tinggi, berarti kita akan menerima risiko di mana pertumbuhan ekonomi akan terjejas. Macam saya kata tadi, tuan-tuan, kalaulah kita takut 5,000 orang sehari, kita kena terima bahawa 30 juta rakyat Malaysia daripada 7.5 juta isi rumah akan terancam. Berarti sekarang ni mereka bermain kad seperti Amerika main kad, tuan-tuan, iaitu di mana kad ekonomi diutamakan kerana dia Jack Queen King Sat. Berarti ini adalah kad penentu dalam permainan. Manakala dia panggil, penjangkitan dia anggap sebagai kad 9 atau 10, iaitu kad kawalan saja, tapi masih berada di bawah kad Q, King and Sat. Siapa main dia tahulah main susunan kad ni. Berarti sekiranya kad ekonominya kuat, dia boleh mengawal kad jangkitan. Tetapi sekiranya kad ekonomi melemah, kad jangkitan akan menjadi teruk dan tiada sumber untuk mengawalnya. Berarti sekiranya ekonomi tidak berkembang, dan kepada waktu yang sama angka jangkitan juga tidak dapat dikawal, berarti negara akan hilang sumber kewangan untuk menampung kos rawatan pesakit, untuk menampung kos peperangan menentang COVID-19, akhirnya akan menjurumuskan negara itu dalam keadaan berwabak dan papa. Itu kena fikir, tuan-tuan, berwabak dan papa. Ramai yang bersetuju sekarang kita memilih ekonomi berwabak tapi dikawal. Hari ini angka menunjukkan agak baik, 3,000 berapa hari ini? 3,600 ada saya. Angka pulih sekitar 3,200. Betul, Mahfuz? Angka jangkitan 3847. Angka pulih 1692. Angka pulih sangat rendah, 1692. Ini hari adalah angka pulih yang paling rendah yang kita perolehi, tapi angka jangkitan masih lagi terkawal di bawah 4,000 kes. Saya fikir kalau saudara masalah kita sekarang, tuan-tuan, masalah utama saya sekarang ni adalah saya tengok kita banyak bercakap tentang kejangkitan di Facebook. Kita tak ada Facebooker yang melobi tentang ekonomi supaya rakyat dapat buat bandingan apa yang kita alami sekarang dengan apa ekonomi yang sedang kita alami, supaya kita tak hidup dalam ketakutan. Banyak orang sedang menceritakan di balik pokok pisang ada hantu, di celah longkang ada hantu, di dalam botol ada hantu, di dalam kelambu ada hantu, dalam almari pun ada hantu. Jadi semua orang hidup dengan hantu di mana-mana. Tak siapa pun mencerita tentang malaikat tu ada di mana, iaitu sumber yang akan menyelamatkan kita, iaitu ekonomi. Aku ni, tuan-tuan, tak mau nanti korang anggap kata aku pro Abah. Aku tak ada apa masalah dengan Pak Din. Dan aku pun tak ada apa-apa favor dengan Pak Din. Tapi Pak Din pergi ke
Ke Indon. Pak Din di Malaysia, Pak Bidin di Amerika. Pak Din pergi ke Indon adalah untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi bagi melancarkan saman bersama Malaysia ke atas Kesatuan Eropah untuk mendapatkan kembali pemulihan bagi ekspor minyak sawit. Kerana kita akan terus mengalami tekanan komoditi sekiranya pembulian ke atas Malaysia terhadap larangan ekspor minyak sawit di Indonesia itu dilarang. Jadi kepada Kismis Kismina, apa pelakon tu nama dia? Aku ingat buah kismis ya. Sweet Kismina. Sweet Kismina sayang, janganlah naik status yang pelik-pelik. Awak hafal je skrip drama awak tu. Tak payahlah naik status yang pelik-pelik macam awak tahu tentang ekonomi. Pergi adalah untuk menyusun struktur pasokan bersama untuk membolehkan kita menyaman EU di ICJ, iaitu International Court of Justice. Di International Court of Justice ataupun di mana-mana mahkamah di Eropah bagi membatalkan keputusan kerana apa yang mereka larang ke atas masuknya minyak sawit ke Eropah dengan mengatakan bahawa Malaysia dan Indonesia telah menebang hutan dan memusnahkan alam sekitar sebagai tak betul. Kita nak menjelaskan kepada mereka bahawa pembulian mereka untuk mengayakan industri minyak soya yang mereka perolehi kerana mereka adalah pelabur. Macam ni tuan-tuan. Kemarahan EU kepada industri sawit adalah kerana industri sawit tidak menerima pelabur daripada barat. Industri sawit domestik dikawal oleh kita, saham kita. Ekonomi sawit di Indonesia dikawal oleh saham joint venture Malaysia dan Indonesia. Menjadikan mereka menganggap pasaran ini duit dia tak akan masuk ke poket mereka. Dia adalah pasaran penuh. Mereka beli minyak sawit dan wangnya akan masuk ke Malaysia 100% bagi pelaburan di Malaysia dan masuk ke Malaysia 60% melalui pelaburan di Indonesia. Kerana kita punya syarikat-syarikat sawit yang menguasai ladang-ladang sawit di Indonesia. Maka boikot ni dibuat kerana mereka menguasai beberapa syarikat yang berindustrikan soya terutama di Amerika. Jadi inilah hujah yang akan dibawa oleh Pak Jokowi dan juga Abah ketika berjumpa di Jakarta adalah menyediakan pasokan bersama untuk melaksanakan saman ni dengan cepat. Sebab kita dah kemukakan saman ni pada bulan Disember. Tapi kalau kita pergi bersendirian, agak rugi. Jadi kita ajak Indonesia venturekan saman dan kita kemukakan saman baru. Iaitu saman bersama Malaysia dan Indonesia. Jadi pada Sweet Kismina, hafal skrip drama sayang. Jangan naik status. Pelik bunyi dia tu kenapa Perdana Menteri boleh pergi bercuti dan berjalan-jalan di Indonesia sedangkan saya tak boleh. Tentulah berbeza. Kita ni kan retis. Abang dia tak boleh. Ayalah abangnya tak boleh. Jadi tentulah berbeza abang awak dengan Perdana Menteri. So abang awak bertanding. Okey? Jadi pelik bunyi dia tu. Saya baca pun rasa macam apalah nakal budak ni. Kan nakal ke dangkal ke saya pun tak tahulah, malas lah. Saya pun tak kenal Sweet Kismina ni. Cuma dengar-dengar nama saya cuma ingat buah kismis ya. Tu saya tadi Kismis Kismina. Saya tak tahu macam-macam. Artis ni jadi artis lah kalau anda betul-betul tajam politik. Saya cerita kat tuan, aku ni baik dengan Rosyamno. Rosyamno ni celik politik tuan-tuan pun jaga mulut dia. Orang-orang yang bergaul luas ni. Pelakon Mustafa Kamal tu pun celik politik tuan-tuan, pun tak buka mulut bagi benda-benda yang dia tahu meresahkan orang ramai. Jadi kita yang tak kerti politik janganlah buka mulut. Jadi artis hafal skrip berlakon, ambil duit, pakai lawa, post dekat IG. Jangan post benda-benda yang kemudiannya menimbulkan kekacauan dan keliruan pada orang ramai. Kan post benda-benda yang relevan dengan awak sebagai artis supaya orang politik bercakap hal politik. Okey? Ada apa soalan tak daripada sesi setengah jam tu kita bercakap mengenai 25 minit lah. Kita bercakap mengenai keadaan ekonomi kerana ramai yang bertanya apa yang akan berlaku dan apa yang... Orang ni tanya tadi saya dah jawab tu masuk awal ke masuk lambat ni? IMF meletakkan Malaysia 10 negara. Malaysia berada di tangga ketiga sebagai negara yang akan paling tumbuh cepat selepas India dan China. Macam saya kata tadi, kerana ekspor ekonomi, ekspor utama Malaysia 28%. Adalah ekspor kepada 4 negara yang menjadi peneraju utama ekonomi dunia. Ekspor kita yang paling besar adalah kepada China, yang kedua adalah pada Singapura, yang ketiga pada Amerika, yang keempat pada Jepun. Berarti selepas sahaja COVID berakhir, 4 negara ini akan memacu kembali jentera ekonomi dia. Berarti Malaysia ni akan mendapat kemakmuran kerana kita telah mempunyai hubungan dengan mereka sebagai pengekspor barangan, semikonduktor. Berarti itu yang menggambarkan oleh kerana kita telah bekerja dengan 4 negara maju ni dan keempat-empat negara ni akan memacu enjin paling awal apabila COVID berakhir, berarti kita akan menikmatinya. Kerana kebanyakan negara 4 negara ni bergantung banyak barang daripada Malaysia kerana Malaysia adalah rakan ekspor, berarti rakan import mereka. Dan mereka adalah rakan ekspor kita. Itu dia faktor ekonomi yang menunjukkan bahawa pacuan kita akan menjadi lebih bersih dan lebih kuat. Macam saya kata tadi, hari ni saya pergi kedai gunting rambut, tak boleh gunting rambut. Hari ni nak pergi hantar kereta basuh, tak boleh basuh kereta. Sebab setelah ditutup sebulan, ramai orang rambut panjang. Ramai orang kereta dia rosak, orang queue. 2 hari lah tak dapat gunting rambut tuan. Esok tak mungkin lagi dapat. Sebab esok hari Ahad lagi lah banyak orang serbu kedai mamak kesayangan saya tu. Pergi gunting rambut.
Berarti ekonomi Malaysia macam tu. Kalau saya nak banding lah Apple ke Apple. Berarti bila buka saja, Malaysia ni seperti tukang gunting rambut kepada 4 negara ni. Jadi ekonomi China ni pun dah rambut panjang serabut. Ekonomi Amerika dah rambut serabut. Dia minta Malaysia guntingkan. Itu dah mudah untuk saudara faham. Sebagai bandingan dia bukanlah Apple ke Apple. Aku cakap dalam bahasa rakyat je supaya kau faham. Strukturnya tu tak sama seperti orang lain. Kalau orang lain dia buka kedai jual motor. Slow lah sikit. Sebab lepas Covid orang fikir-fikir nak beli motor. Orang tu dia buka pula kedai jual kereta. Lepas Covid, orang pun masih lagi berhati-hati untuk membeli kereta kerana belum buat duit. Tetapi bagi orang industri basuh kereta, industri gunting rambut, dia akan cepat. Jadi Malaysia ni disenaraikan sebagai negara yang sedemikian rupa. Iaitu apabila Jepun mula nak je, bendanya akan datang. Saudara kena perlu ingat kerana kita memiliki adalah minyak. Dan kedua, kita memiliki getah. Kita memiliki hasil yang kemudian diperlukan oleh dunia. Sebab itulah Bang Din tu, dia pergi jumpa dengan Bang Jokowi. Ni, Sweet Kismina. Kau tak ada dalam ni, tak apa. Peminat kau ramai dalam ni. Jadi, abang kau tak dapat pergi sebab dia bukan lawyer minyak. Jadi, dua orang ni pergi untuk menyediakan pasokan bagi membolehkan kita mendaftarkan kes di Eropah sebagai kes bersama. Jadi, dua negara lawan senang. Duit keluar, kekuatan bersama, hujah selari. Sekali perbicaraan, kalau menang, terus menang untuk dua-dua negara. Itulah tujuan utama dia pergi sana. Aku tak tahu tu abang kau nak pergi untuk apa tu. Mungkin abang kau kalau nak selesai kes minyak, Bang Din bawa dia tu. Orang tanya industri tourism dan hotel, saya dah sebut awal lagi, dia akan lumpuh sepenuhnya. Saya boleh bagi tahu kepada saudara, gambaran dia begini jelas. Pada satu masa, pada tahun 2016, terdapat 93 hotel di Kuala Lumpur dalam senarai untuk dijual. Belum Covid tau. 2016, dah ada 93 hotel di Kuala Lumpur dalam senarai untuk dijual. Maksudnya nak mencari pelabur baru. Tapi apabila berlaku benda ni, kita boleh anggap macam ni tuan-tuan. Tak semua benda boleh diselamatkan. Dalam peperangan, dia akan ada konsep dia. Dia ada konsep dia. Kan bila kita susun trup, siapa askar ni tolong bagi tahu susun trup kan. Nyawa yang paling tak penting duduk depan lah. Nombor 2 tak penting, dia duduk kat 2. Yang ketiga tu penting. Sebab dia akan snipe kalau musuh ambush. Tapi 2 tombang dulu. Orang yang memberi koman akan berada di belakang sebab dia menjaga kestabilan pasukan. Berarti kita kena terima hakikat dalam keadaan COVID-19 kita tak boleh selamatkan semua. Yang kena snipe dulu adalah pelancongan kerana negara ditutup, lockdown, dibuat pelancong tak datang. Kalaupun negara dibuka selepas ni pun, pertumbuhan untuk orang pergi melancong akan perlahan kerana orang akan mula mengumpul wang. Sebab itulah teori dia mengatakan 3 bulan sesuatu benda lumpuh, dia memerlukan 9 bulan untuk tumbuh. 3 bulan ekonomi pelancongan lumpuh, berarti dia perlu 9 bulan untuk tumbuh kerana pelancong terpaksa kumpul semula, susun semula, atur semula jadual dia. Berarti 9 bulan kemudian, selepas dia bayar hutang kedai, dia bayar hutang meniaga, dia susun semua, kemas ekonomi dia, dia yakin COVID tak ada jangkitan, kes-kes vaksin menunjukkan kebersanan, orang dah bergerak dan tiada lagi jangkitan, baru dia bergerak. Berarti kalaulah itu pandangan yang paling aktif, pandangan yang paling pasif mengatakan 18 bulan. Berarti setahun setengah barulah ekonomi pelancongan yang akan tumbuh. Dengan rapuhnya syarikat-syarikat pelancongan yang ada di Malaysia, terutama agensi pelancongan. Kerana untuk pengetahuan saudara, dalam dasar Malaysia ni, kita agensi pelancongan sepenuhnya dikuasai oleh pemain domestik. Kita tak ada syarikat, macam syarikat insurans kan, syarikat insurans besar dia masuk ke Malaysia. Malaysia tak ada. Pelabur-pelabur dalam sektor ekonomi, sektor pelancongan tak boleh membuka syarikat dia di sini. Semua agensi pelancongan di Malaysia dimiliki oleh rakyat Malaysia. Berarti dia paling rapuh kerana dia tak punya pelabur. Dia nak cari sama-sama rakan pelabur, semua rakan-rakan dah collapse. Begitulah yang akan berlaku dan saya fikir kata sektor pelancongan hanya akan mungkin berkembang semula pada penghujung 2022. Selepas sektor-sektor lain wujud dan orang mempunyai dana untuk melancong, berarti dah sektor pelancongan akan berkembang. Okey? Itu je. Tak ada air untuk saya? Okey, kejap lah. Ada agak air, tuan-tuan. Sweet Kismina, kau jangan marah ni. Kismis-kismis ni apa nama dia? Sweet Kismina. Bismillah. Yang tanya Laut Cina Selatan 10 kali dah saya jawab tu. Pilih yang lepas je lah. Tuan-tuan, bukan saya nak marah. Kalau hari-hari masuk soalan yang sama jenuh. Saya dah jawab 10 kali dah. Preview dah. Tapi kita tak ada letak tajuk Laut Cina Selatan. Tapi saya rasa dah 5-6 kali saya cakap. Malam saya jawab lah. Seminitnya saya jawab. Laut Cina Selatan ni, dia adalah berkait dengan 2 perkara. Pertama adalah China menuntut sempadan lautan yang lebih luas. Untuk menguasai lautan yang lebih luas. Kita ni tak ekstrim dalam Laut Cina Selatan. Dalam Laut Cina Selatan yang paling ekstrim berperang secara mulut dan tindakan undang-undang dengan mereka adalah Indonesia, Filipina dan juga Vietnam. Indonesia hingga nak memohon kepada dunia untuk menukar Laut Cina Selatan di bahagian negara dia sebagai nama Laut Indonesia. Di Pulau Natuna tu, daripada start Pulau Natuna, Indonesia nak gezet dengan benda tu sebagai nama Laut Indonesia. Sepelik juga kita berhenti dekat Terengganu kan, duduk kat Pantai Dungun menghadap Laut Cina Selatan. Tu yang Cina tu rasa laut tu semua dia punya.
Sebenarnya perluasan keinginan China untuk menguasai Laut China Selatan adalah kerana salah satu daripada Silk Road dia, di mana tujuan utama kerana dia invest banyak di Malaysia, dia invest banyak di Indonesia dan dia invest banyak di negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam Laut China Selatan adalah dia ingin menguasai kawasan ketenteraan di kawasan tersebut. Kerana saudara perlu tahu adalah sumber minyak yang sangat besar dan juga satu adalah untuk pertahanan keselamatan bagi laut. Datanglah dulu Trump ni, Pak Biden aku tak nampak lagi dia punya dasar. Tapi Pak Biden dia jangka akan 2 kali agresif daripada Trump tu dalam persaingan dengan China ni, yang paling orang takut sekarang kalau kena Demokrat terkena dengan dasar campur tangan luar yang sangat agresif. Trump pada waktu tu juga ingin campur tangan dengan menghantar Amerika untuk menghantar aset-aset tentera dia bagi tujuan melindungi negara-negara ASEAN. Tapi untuk pengetahuan anda, tak ada satu pun negara ASEAN pernah meminta tolong daripada Amerika untuk menyelesaikan masalah kekasaran China di Laut China Selatan. Jadi isu dia adalah China ingin meluaskan wilayahnya, tetapi kes sedang berjalan di mahkamah sekarang, di Mahkamah Pertimbangan Antarabangsa ICJ, itu International Court of Justice, di mana 7 negara ni sedang menuntut isu Kepulauan Spratly. Selesai saja isu Kepulauan Spratly, daripada situ kita akan dapat menentukan di mana perairan milik China dan di mana perairan milik negara-negara yang lain. Kita tak ada krisis tuan-tuan besar antara negara-negara ASEAN kerana krisis perairan kita dengan Singapura walaupun dibawa di mahkamah kes Batu Putih selesai. Krisis kita dengan Indonesia juga selesai. Tapi masalah kerana China bukanlah sebahagian daripada negara ASEAN. Dan kita tunggulah pembicaraan yang akan makan masa yang panjang tuan-tuan. 10 tahun, 15 tahun belum tentu selesai tu nak dapatkan gazet Laut China Selatan dari segi sejarah, kewilayahan dan juga tuntutan 7 negara yang berlapik ni. Okey, saya selesaikan dekat situ je. Banyak barang saya nak kena jual, habis dah tu. Tak ada soalan dah saya nak ambil, tak ada yang penting dah kot. Daripada Sweet Kusminang. Yang aku daripada Sweet Kusminang. Okey. Ini soalan yang bijak ni. Wan Rico saya rasa B50 dah ada. Saya anggap sekarang B55. Bahawa golongan mereka yang berpendapatan kurang daripada 3,000 sekarang akan meningkat 55%. Sekarang dah ada bang. Saya jamin. Kerana mereka yang kehilangan pekerjaan. Kalau kita tengok daripada struktur umur. Saya tengok macam ni bang. BSS. Pembuangan VSS kebanyakannya adalah golongan yang berumur 45 tahun ke atas, di mana syarikat-syarikat ini menganggap mereka ini tidak lagi produktif. Macam ni Bila ekonomi slow bang, bila ekonomi perlahan, syarikat-syarikat nak menghilangkan kos operasi. Syarikat nak kurangkan kos operasi. Bagaimana mereka buang orang? Pertama, mereka buang orang yang tidak produktif. Yang dia kata adalah, dia bagi alasan tidak produktif. 45 ke atas, dia bagi VSS buang. Sebenarnya dia buang adalah golongan yang bergaji mahal. Berarti dia buang orang yang dah servis 45 tahun dengan pendapatan 10,000 gaji, baik dia ambil budak 25 tahun, dia bayar 2,500. Bidang kerjanya sama, bidang kerjanya sekarang. Kerana syarikat-syarikat yang bergerak ni telah mempunyai orientasi bekerja yang sudah mapan. Dia kata kalau dia buang seorang manager yang berusia bergaji 10,000, 12,000 dan dia ganti dengan seorang eksekutif atau senior eksekutif bergaji 2,000, 2,500, itu telah memadai untuk memastikan sistem itu berjalan. Sebab pekerja senior telah menyediakan sistem dalam syarikat. Yang kedua, apabila teknologi komputerais, di mana tiada lagi manusia menguasai sistem. Sistem menguasai manusia. Jadi dia kata tukar orang, tukar apa pun, sistem tersebut telah ada. Berarti bang, VSS yang dibuat dan mereka yang kehilangan kerja, kesemuanya adalah apa? Adalah ketua keluarga. Berarti mereka adalah ketua keluarga. Berarti kita kena mengambil kira ketua keluarga ini kemudiannya jatuh pendapatan daripada mempunyai gaji langsung tak punya gaji. Ataupun mereka buat kerja part time kerana mereka kehilangan kerja tetap di atas alasan BSS atau alasan bankrupt atau apa-apa alasan pun, berarti mereka telah menjerumuskan keluarga mereka ke bawah B40. Berarti angka ini setiap kali berlaku saja orang kehilangan kerja, tak kira dia daripada golongan M40 ataupun T20, automatik dia akan drop jatuh di bawah B40. Saya berani jamin bahawa sekarang pun kalau Jabatan Perangkaan adil dan cekap dalam buat kerja, dia dah boleh isytihar dah. Kita dah tak boleh pakai dah tu B40, M40 dan T20. Kita mungkin pakai V55. Dan kita mungkin memakai lebih kurang dalam M35. Dan kita hanya ada T15 je. Kerana golongan yang jatuh ke bawah ni dah makin banyak.